Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama, hikmat serta pakat Nabi, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, kemudian dia tergamak pula mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembah aku dengan meninggalkan penyembahan Allah. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi yang sepatutnya katalah begini, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin, yakni yang menyembah Allah semata-mata dengan ilmu dan amal yang sempurna. Bima kuntum tuallimuna alkitab, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu. Wa bima kuntum tadrusun, dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Ayat ini juga sambungan kepada ayat yang terdahulu. Ayat terdahulu iaitulah kaum Nasara menjadikan Isa sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Kaum Nasara Najran datang bertemu Nabi SAW dan kerap kali dibicarakan sebelum ini ingin mendebatkan perkara itu. Ayat ini ada dua riwayat menyatakan sebab turunnya. Pertama sekali sebabnya daripada orang-orang Islam sendiri. Mereka datang menemui Nabi SAW dan menyatakan, "Ya Rasulullah, kami selalu bila bertemu sesama kami beri salam. Tak kiralah siapa pun, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kami rasa tak selesa beri salam kepadamu sama juga dengan orang lain. Sama juga, beri kepada orang lain kami berasa Assalamualaikum. Jumpa dengan Nabi yang paling besar sekalipun, Assalamualaikum, sama juga. Jadi kalau begitunya boleh tak kami sembah kamu? Nak sembah Nabi supaya dia lebih, bila berjumpa Nabi, sembah Nabi. Sembah Nabi. Bolehkah begitu?" Lalu ayat ini diturunkan, maka nabi basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba, tak mungkin sama sekali bagi manusia yang diberi Allah kepadanya ilmu, hikmat dan nabi, tiba-tiba dia panggil orang suruh sembah dia. Tak mungkin sama sekali. Nabi tidak untuk disembah. Nabi dilatih Allah untuk menyampaikan perutusan Allah kepada manusia. Nabi bila jadi nabi tak boleh naik pangkat kepada Tuhan. Ubudiyah, Nabi adalah ubudiyah, hamba. Ubudiyah, dia tidak boleh langgar sempadan ubudiyah sampai kepada uluhiyah. Tak boleh. Sebab itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk disembah dan dipuja. Ada setengah riwayat pula menyatakan ayat ini diturunkan mengenai seorang Yahudi yang bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' Yahudi. Dia datang bersama seorang Yahudi bersama seorang Nasara Kristian daripada Najran untuk bertemu Nabi SAW. Yahudi dan Nasara ni dia baca fikiran Nabi lebih awal lagi. Dia baca fikiran Nabi ini seperti mana yang dibaca puak-puak dia. Dia kata Muhammad ni, dia kata sebenarnya dia marah kat kita, tak iktiraf Nabi kita. Sebabnya dia mahu supaya dia tu diangkat jadi Tuhan seperti mana kita angkat Isa jadi Tuhan. Dia kecil hati kerana Nabi kita kata dia anak Tuhan dan kita sembah dia. Muhammad ni pun dia ada lebih kurang begitu juga ni. Ini. Jadi kalau begitunya mereka berjumpa Nabi SAW dan bertanya, Muhammad, suka tak suka kalau kami sembah kamu? Kami sembah kamu. Dia baca begitu rupanya. Meleset sebenarnya dia baca tu. Dahulu Yahudi ni macam itulah, dia baca fikiran orang lebih awal lagi. Sebab orang lain daripada Yahudi semuanya bodoh dia baca. Jadi pembacaan dia tu boleh jadi kena setengah-setengahnya. Bagi baca fikiran Nabi, dia ingatnya Nabi ingin dirinya dipuja dan ingin menyuruh orang lain mempertuhankannya. Lalu Nabi SAW menyatakan,
Aku dibangkit bukan untuk disembah dan tidak menyuruh orang menyembah aku, tetapi aku dibangkit untuk menyampaikan utusan Allah. Lalu turun ayat ni, ayat wa ma kana li basharin ayyutiyahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah hingga seterusnya. Katanya maka Nabi Basharin, tidak mungkin sama sekali bagi mana-mana manusia, bashar, bagi mana-mana manusia, ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, manusia ni manusia seperti Nabi, Allah berikan kepadanya Alkitab, Quran ke, Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, Tuhan beri kitab itu, wal hukma dan kebijaksanaan, Tuhan beri, wan nubuwatan dan pakat Nabi, semua yaqulu lin-nasi kunu ibadalli. Kemudian dia pergi berjumpa orang ramai, sembah aku. Semua aku sebab aku ada nabi, aku terima darjah kenabian, pakat nabi. Kemudiannya boleh terima pula lebih bijak daripada orang ramai. Kemudian ada kitab pula, kalau begitunya sila datang sembah aku. Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab bertentangan antara dua perkara ini. Bila Allah Subhanahu wa taala pilih untuk jadi nabi, maka artinya orang bila jadi nabi dia tidak dipilih daripada kalangan pengkhianat. Nabi tidak dipilih dari kalangan pengkhianat. Tak. Kalaulah seorang nabi itu diberi pangkat nabi, diberi kepadanya ilmu hikmah, diberi kepadanya Alkitab, tiba-tiba dia menyuruh orang sembah dia, maknanya dia tidak jujur, dia pengkhianat. Pengkhianat tak boleh jadi nabi sejak daripada awal-awal lagi. Yang kedua pula, ayat ini menyatakan nabi ini, pakat nabi, Alkitab, lagi apanya laginya ni, al-hukmah, kebijaksanaan, ini boleh dicabut sampai bila-bila saja. Jadi jika nabi ini khianat dalam amanah yang diberi, macam mana Tuhan cabut ia bila-bila masa saja? Kitab dicabut daripada, sebab kitab ini nikmat. Kebijaksanaan dicabut daripadanya sehingga Nabi ini tidak, misalnya hilang akal. Orang bijaksana ni pun orang akalnya cerdik, cabut akal. Jadi mana boleh tidak ada lagi nak panggil orang nak sembah dia, boleh jadi dia ni sudah tidak waras lagi. Sebab nikmat yang diberi sebelum ini dicabut. Oleh kerana itu Nabi nyatakan di sini, tak mungkin mana-mana manusia pun, sama ada Nabi Muhammad ke, sama ada Isa ke, sama ada siapa sekalipun, mendakwa dirinya Tuhan yang patut disembah dan menyuruh orang menyembah dirinya. Dia bertentangan antara dua perkara ini. Barang siapa yang ada ubudiyah padanya, ada hamba padanya, dia tidak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat uluhiyah, maka dia tidak menjadi hamba kepada sesiapa pun. Dua-dua ini adalah bertentangan dan tak boleh berimpun sama sekali pada satu masa. Maka Nabi Basharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, tidak patut bagi seorang manusia, mana-mana manusia pun yang Allah beri kepadanya agama, Allah berikan kepadanya hikmah, diberi kepadanya nubuwah, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadalli, kemudian dia cakap kepada orang ramai, kunu ibadalli, hendaklah kamu jadi hamba kepada aku. Tak mungkin. Jadi Abu Rafi' yang datang minta nak sembah Nabi, minta nak puja Nabi sehingga kepada Tuhan, ini tak boleh. Tidak boleh sebab aku hamba. Bila hamba tak boleh jadi Tuhan. Nabi tahu bahawa Nabi itu, Nabi dan hamba ini anugerah Allah. Bila anugerah Allah, anugerah ini mesti dipelihara. Summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Mengapa Yahudi dia baca begitu? Mengapa Yahudi dia baca Nabi Muhammad ni ada angan-angan supaya dia disembah? Kalau kita tawarkan diri kita supaya kita disembah dia, maka mungkin dia terima. Yahudi baca begitu kerana kebanyakan manusia ini dia mudah mabuk dengan kuasa. Dia mabuk dengan kuasa, dengan nikmat yang begitu besar. Bila dia mabuk, akhirnya dia minta orang puja dia, sembah dia. Manusia yang meminta orang puja dia ini, dia ada sesuatu sebelum itu. Dia ada sesuatu. Dia ada kecerdikan, kepintaran yang lebih. Dia ada kuasa yang lebih. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada orang ramai. Maka orang puja dia pada peringkat pertama. Akhir sekali dia mengizinkan dirinya untuk dipuja dan dipertahankan, dipertuhankan. Itu asalnya. Jadi berdasarkan kepada fakta itulah, pengalaman itulah, Yahudi namanya Abu Rafi' dan Nasara Najran datang berjumpa Nabi minta untuk sembah. Ini tabiat manusia di mana-mana pun. Di mana-mana pun.
Manusia yang tidak pernah dia ni ada keistimewaan apa, tak minta orang sembah dia. Tak minta. Malah dia akan meminta sedekah. Pasal dia minta pertolongan daripada orang. Tapi kalau dia selalunya memberi pertolongan kepada orang, maka semangat ini ada padanya. Khayal tu ada padanya. Khayal untuk menjadi Tuhan. Ambil sajalah contoh Fir'aun dan Haman dan lain-lain lagi. Summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Tetapi hendaklah kamu jadi Rabbani. Jadi Rabbani ini satu perkataan diambil daripada Rabbun. Rabbun, dia ini pulanya macam mana? Rabbun tu Rabbani. Ini kalau dia dalam nahwu Arabnya dia panggil masdar simai. Dia keluar begitu. Keluar Rabbani, dia ada perkataan begitu. Rabbani, haqqani itu daripada hakun, benar, haqqani. Lagi kalau orang janggut besar dia panggil lihyani, janggut besar. Tekak besar dia panggil raqbani, tekak leher besar. Walakin dalam kamu kata begini, kunu rabbaniyin, sepatutnya mereka kata semua kamu jadi Rabbani. Rabbani artinya orang Tuhan. Orang Tuhan ni orang ikhlas kerana Allah, orang tidak berkhianat, orang jujur, orang hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain-lain. Ini maknanya orang Rabbani. Nabi-Nabi diutus untuk berkata ini. Nabi-Nabi tidak sama sekali diutus untuk mendakwa dirinya Tuhan yang layak disembah. Tidak sama sekali. Baik. Kedudukan Nabi, jika Nabi tidak jujur dengan nubuwahnya, boleh jadi begitu. Tetapi Nabi antara sifat utama baginya ialah siddiq, benar, tabligh, menyampaikan tugas, amanah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, cerdik. Di dalam Islam, pemimpin-pemimpin saat menyedari bahawa kejayaan demi kejayaan yang dimiliki oleh seseorang satu perkara yang membimbangkan. Dibimbangi. Tidak ada satu perkara yang diceburi, yang dilibat olehnya maka dia berjaya. Ini manusia ini dibimbangi. Bimbang. Mengapa? Satu hari nanti dia akan tidak jujur. Dia akan mengaku bahawa dirinya bukan manusia kerana mabuk dengan kejayaannya. Atas dasar inilah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pecat seorang panglima tentera yang tidak pernah kalah dan memimpin mana-mana peperangan. Iaitulah Khalid ibn al-Walid yang mendapat gelaran Saifullahil Maslul. Saifullahil Maslul. Pada tahun ke-13 dia memimpin satu peperangan, dia tidak kalah. Memimpin peperangan selepas daripada tahun 13 Hijrah. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun 13. Beberapa kali peperangan sebelum ini dia tidak pernah kalah. Kemudian pada zaman Umar menyedari bahawa Khalid ibn al-Walid dibimbangi. Oleh kerana itu Umar pecat panglima tentera yang tak pernah kalah dalam peperangan Al-Yarmouk. Lalu dia lantik Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah pada tempatnya. Bila ditanya, wahai Umar, mengapa kamu pecat panglima yang tidak pernah kalah dalam pemimpin peperangan? Kata Umar, aku bimbang. Nanti pulanya manusia salah faham. Kemenangan kita kerana Khalid ibn al-Walid, bukan kerana Allah. Pertama, aku bimbang pula Khalid ibn al-Walid satu hari nanti oleh kerana dia tidak maksum, dia akan mendakwa sesuatu yang tidak ada hak baginya untuk membuat dakwaan itu. Dakwaan bagaimana? Dakwaannya orang fikirnya boleh jadilah ada kemungkinan Khalid bin Walid mengakui bahawa kemenangan adalah disebabnya dan manusia pada suatu hari nanti akan dipuja. Tapi Khalid bin Walid merupakan orang yang sangat keras semangat, walaupun dia diturunkan daripada jawatan, tetapi dia tidak hadir dalam peperangan yang dipimpin oleh orang yang tidak terkenal pun dalam pada zamannya, iaitu Abu Ubaidah dan Usamah. Beberapa orang pemimpin selepas daripada itu dilantik Khalid ibn al-Walid menyertainya hinggalah beliau wafat. Dia tidak pernah melarikan diri dari mana-mana tugas sepanjang pemimpin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah memecatnya. Walakin kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun.
Mengapa kamu mestinya jadi Rabbani, jadi manusia yang ikhlas, jadi orang Tuhan? Rabbani ni makna orang Tuhan. Orang Tuhan ni bukan maknanya orang Tuhan yang anak Tuhan. Tidak. Orang yang ikhlas dan jujur kerana Allah, sepatutnya begitu. Sebabnya, bima kuntum tu'allimunal kitab, kerana kamu mengajar kitab. Oleh kerana kamu mempunyai ilmu pengetahuan, orang yang ada ilmu pengetahuan sepatutnya lebih jujur dan lebih ikhlas. Sebab dia ada punya ilmu. Yang tidak jujur, tidak ikhlas, dia tidak ada ilmu. Tak ada ilmu, maka dia tidak jujur, dia sombong. Wa bima kuntum tadrusun, dan kerana kamu selalu mempelajarinya, selalu mempelajari Alkitab. Ayat menyatakan satu hakikat kepada kita, ilmu Islam makin tinggi dipelajari, makin tunduk, makin ikhlas, makin jujur seorang itu. Ilmu-ilmu Al-Quran semakin banyak dipelajari, semakin jujur. Mengapa Al-Quran mengatakan kamu mesti jadi Rabbani, jadi jujur dan ikhlas? Sebab kamu tahu Quran. Orang yang tahu Quran dia semakin jujur, semakin ikhlas. Semakin ikhlas. Orang yang ada ilmu pengetahuan dia semakin ikhlas. Jadi oleh kerana itu, apabila seseorang mempunyai ilmu tapi sombong dengan ilmunya, maka seolah-olah dia tidak ada faedah daripada ilmu yang dimiliki. Ini juga sesuatu dibimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi mengajar kita satu doa. Doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, pendek saja doa Nabi tapi cantik sebenarnya, 3-4 perkara. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada ilmu yang tak berguna. Ilmu ada tapi tak berguna, tidak membawa seseorang itu kepada mengenal Allah, kepada jujur dan ikhlas. Tidak bawa ke situ. Ilmu ada tapi menipu, umpamanya minta jauhlah ilmu yang seumpama ini. Min ilmin la yaq wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk kepada Allah, minta barang dijauhi Allah. Ada hati tapi biar hati tunduk patuh kepada Allah. Wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak pernah puas dengan tidak pernah puas. Wa min nafsin la tashba', nafsu yang tidak pernah puas. Maulah nafsu yang ada pada kita ni bagi sedikit dia rasa puas, cukuplah dekat tu. Cukup. Tapi bahaya apabila manusia yang bernafsu tak pernah puas dengan nafsunya. Nafsil la taswa. Wa min da'watin la yustajabu laha, minta jauh juga ya Allah daripada doa yang tidak mustajab, yang tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Mau ada doa dan doa yang diperkenan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah ayat ini mengajar kepada kita supaya menjadi pokok, tapi pokok yang berbuah. Bukan pokok cantik tapi tak ada buah. Tak ada buah. Ada ilmu tapi ilmu tak berguna. Sama dengan pokok yang tidak berbuah. Seterusnya, wala ya'murakum an tattakhidul malaikah. Allah SWT.